Preview. Pengenalan, sake ialah sejenis minuman arak yang lazim dalam kalangan bangsa Jepun. Ia diperbuat daripada hasil penapaian kanji beras yang telah digilap untuk mengeluarkan dedak beras. Sake dihasilkan melalui proses pembiaran, seakan bia di mana kanji ditukarkan kepada gula sebelum ia ditukarkan kepada alkohol. Justru, cenderung saya mengatakan bahawa ia adalah sejenis arak dan haram menggunakannya. Kita tidak boleh mengambil manfaat daripada sesama ada untuk tujuan makanan, minuman, perubatan, kosmetik, minyak wangi dan lain-lain. Wallahu a'lam. Apakah hukum penggunaan sake dalam produk kosmetik? Seperti yang anda tahu, arak adalah semua perkara yang memabukkan dan hukum pengharamannya telah disepakati oleh para fuqaha, yang mana ulama Al-Syafi'i memandang bahawa arak adalah najis kerana ia termasuk dalam jenis bahan cecair yang memabukkan. Manakala Imam An-Nawawi berkata adapun arak itu ialah najis berdasarkan firman Allah SWT, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semua kotor dan keji dari perbuatan syaitan, dan kerana ianya arak adalah sesuatu yang diharapkan untuk mengambilnya tanpa darurat, maka kedudukannya adalah najis sama seperti hukum darah. Justru dalam aspek penggunaan dalaman atau sebagai minuman, para ulama bersepakat mengharamkannya. Adapun dalam aspek penggunaan luaran seperti untuk tujuan perubatan, pembuatan minyak wangi atau produk kosmetik, maka hukumnya juga adalah haram. Maka jelas mengatakan bahawa hukum penggunaan sake dalam produk kosmetik adalah haram. Saya akan membentangkan isi kedua, iaitu isu alkohol dalam makanan, minuman, pewangi dan ubat-ubatan. Menurut Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia terdahulu, Muzakarah khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang membincangkan isu alkohol dalam makanan, minuman, pewangi dan ubat-ubatan pada 14 hingga 16 Julai 2011 telah bersetuju memutuskan seperti berikut. Yang pertama, setiap minuman arak adalah mengandungi alkohol. Walau bagaimanapun, bukan semua alkohol itu adalah arak. Alkohol yang diperolehi dari proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis. Yang kedua, manakala alkohol yang diperolehi bukan melalui proses pembuatan arak, hukumnya tidak najis, tetapi haram atau tidak boleh diminum dalam bentuk aslinya kerana ia adalah racun dan boleh membunuh. Seterusnya, nombor 3. Minuman ringan yang diproses atau dibuat bukan dengan tujuan untuk menghasilkan arak dan mempunyai alkohol di bawah aras 1% B/V adalah harus atau boleh diminum. Saya akan menerangkan selanjutnya berkenaan isu alkohol dalam makanan, minuman, pewangi dan ubat-ubatan. Minuman ringan yang dibuat dengan niat dan cara yang sama seperti proses membuat arak, sama ada mengandungi banyak atau sedikit alkohol atau alkoholnya disuling adalah haram untuk diminum. Seterusnya, makanan atau minuman yang mengandungi alkohol secara semula jadi seperti buah-buahan, kekacang atau bijirin serta perahannya atau alkohol yang terkandung itu terjadi secara sampingan semasa proses pembuatan makanan atau minuman adalah tidak najis dan harus dimakan atau diminum.
Selain itu, makanan atau minuman yang mengandungi bahan perisa atau pewarna yang mengandungi alkohol untuk tujuan penstabilan adalah harus digunakan sekiranya alkohol itu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak dan kuantiti alkohol dalam produk akhir itu adalah tidak memabukkan dan kadar alkohol tidak melebihi 0.5%. Akhir sekali, ubat-ubatan dan pewangi yang mengandungi alkohol sebagai bahan pelarut adalah tidak najis dan diharuskan sekiranya alkohol tersebut bukan diambil melalui proses pembuatan arak. Kesimpulan. Baiklah, justru berdasarkan perbincangan di atas, kami cenderung mengatakan bahawa hukum bagi arak adalah najis dan haram menggunakannya. Jelaslah bahawa kita tidak boleh mengambil manfaat daripadanya sama ada untuk tujuan makanan, minuman, perubatan kosmetik, minyak wangi dan lain-lain. Semoga Allah memberikan kita semua kefahaman yang benar dalam agama dan pelbagai lagi perkara-perkara yang kita tidak tahu. InsyaAllah. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.